Yang mana kaedah contoh kita nak mengajar Quran. Macam mana saya ni non-verbal, tak boleh nak baca Quran. So, perasan tak tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu. Siapa pernah hafal surah Fatihah? Siapa pernah hafal surah Al-Fatihah? Hafal ke terhafal? Ha? Hafal ke terhafal? Saya yakin dia katakan 100% kita terhafal. Apa? Kita selalu dengar. Begitu juga dengan anak-anak kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Kalau modul rumah tu adalah modul Quran, insya-Allah Quran akan di hati dia. Tapi kalau modul kita di rumah dengan kartun, dengan apa dan sebagainya, kita tak boleh. Sebab dia budak-budak. Dia pun pernah jadi budak-budak. Tapi kita bagi time. Bagi time dia. So, kita kena bagi time. So, adalah schedule yang kita. Permainan kita berdasarkan Quran. So, begitu juga. Yang itu dia kena jadi rutin. Sebab nampak macam anak-anak ni boring. Nampak itu boring. Sebenarnya yang boring tu kita. Dia tak boring pun. Sebab dia dah itu rutin dia dah tahu dalam dunia dia itu. Pagi bangun baca dia akan apa? Lepas tu dia akan baca dia akan baca Quran dan sebagainya. Itulah rutin dia. Dan sebenarnya dia lebih beragama kalau dia tahu rutin dia daripada kita. So maknanya dia punya keyword dia beberapa ayah-ayah dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kena cari ilmu. Kami sampai kita ada buat beberapa bengkel Quranis untuk mengajar sharing macam mana ayah-ayah dan ibu-ibu macam mana kita boleh mengajar anak-anak istimewa. So begitu juga dengan kaedah ni. So macam tu juga Al-Quran ini yang boleh kita perdengarkan banyak kali, automatically dia akan terhafal. Mungkin bukan masa dalam 2-3 hari. Mungkin 2-3 tahun. Sebab tuan-tuan dan puan yang Allah SWT kita kena husnuzan. Kalau 3 hari dia dapat, maka pahala mak ayah tu 3 hari. Kalau 2-3 tahun dia dapat, so pahala mak ayah tu 2-3 tahun. So, nampak tak adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, inna sa'yakum lasyatta. Maknanya usaha kita ni berbagai-bagai. Akhirnya usaha kita nak, apa yang kita nak? Wala sawfa yarda. Maknanya akhirnya urusan kita ni, kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. Dan kita redha dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha dengan apa yang kita buat, especially terhadap anak-anak kita. Yang kedua, soalan kedua berkaitan dengan apa tu ujian yang terbesar. Ujian yang terbesar saya dah tak apa nak ingat, tapi kira ini ujian terbesar saya adalah support system lah. Support system kot. Nak memahamkan adik-beradik, nak memahamkan atuk dan nenek dan sebagainya. It is a journey. It is a journey. Especially yang pertama ni kita nak memahamkan antara suami dan isteri. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni kami tak ada isu berkaitan dengan suami isteri ni. Tapi maknanya kena berlapang dada. Sebab saya sebut tadi, dia akhirnya balik kepada iman. Balik kepada kekuatan iman kita. Bagaimana kita nak melihat anak kita ini, adakah dia, Allah sebut wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dia akan jadi macam tu. Mana apabila kita kata anak kita ni baik, maka baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata anak datang ni sebagai musibah, benda yang membebankan kita, maka itulah yang kita akan dapat. Maknanya keburukan itu adalah datang daripada diri kita, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So keep husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah mungkin Allah tak bagi sekarang sebab Allah ni ada 3. Dia akan, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada 3 jawapan. Pertama, Allah akan kabulkan juga. Keduanya Allah akan takjil. Akan menangguhkan. Dan yang ketiganya Allah tak bagi. Allah akan bagi pada ayat. Sebab Allah kata, you know the best. Dia yang tahu yang sebenar-benarnya. So, untuk kami, yang terbesar kami adalah support system. Sebab saya anak seorang. So, ada dulu seorang sahabat tanya, Ustaz, macam mana kalau kami suami isteri yang meninggal dunia, siapa nak jaga anak? Allah Akbar. Ini soalan yang sangat tragis lah. Susah nak jawab. Tetapi apa yang terlintas pada masa itu, apa yang saya boleh jawab adalah saya ikut
Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Maknanya Allah kata, kami yang turunkan Al-Quran di dada anak-anak kita, di dada kita semua. Allah yang turunkan Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafidz. Maknanya kami jugalah yang akan memelihara Al-Quran tersebut. So, solusinya masukkan Al-Quran dalam jiwa anak-anak kita. So, siapa yang akan jaga? Allah yang akan jaga. Wallahu a'lam. Ustaz, ada lagi soalan ni. Ada banyak soalan sebenarnya. Okay, saya baca satu. Anak saya enggan bersolat walaupun hari-hari mengajaknya untuk bersolat. Bagaimana, doktor? Jawab ini dulu. Dia memang kalau saya nak jawab secara tu mungkin kadang-kadang tak tepat, sebab kita kena tengok anak-anak tu macam mana kan. Ataupun dalam mudah katanya kita kena tengok kepantangan nenek moyang dia. Anak-anak autism ni ada kepantangan nenek moyang tu kan. So maknanya kita kena kaji dulu kenapa dia tak nak sembahyang. So benda tu kita kena kaji, explore dulu. Kenapa? Mungkin ada sebab. Apa sebabnya dia tak nak sembahyang? Apa sebab dia refuse untuk solat dan sebagainya. So especially ni tu sebab saya kata melentur buluh ni biar dari rebung ni. Sebab anak-anak kita ni dari kecil-kecil tu kita dah latih dia. Time solat duduk dalam bilik sama-sama dengan dia. Kami dulu macam tu juga. Dalam solat kunci pintu dia ada dalam. Bukan kita kunci pintu di luar kita dalam. Tak. Kita duduk dalam dengan dia. So masa tu tak apalah. Dia semayang tu dia tengok dia pandang kita ataupun dia buat dia semayang biar. Tak apa. Yang penting waktu solat tu dia bersama dengan kita. Dalam satu bilik. So, dia nak masuk bawah kangkang kita ke nak berlari ke nak apa ke. Tak ada masalah. Yang penting dia ada environment. Yang penting dia tidak ada environment. So saya tak boleh nak cerita panjang sebab kita kena tengok dia punya apa dia punya orang kata sirah sejarah dia, baru kita boleh trace. Sebab anak-anak ni berbeza. Anak-anak autism ni sangat unik. Sebab dulu saya pernah juga ada soalan, ada guru. Kita ada buat program dengan guru. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah. Anak murid saya ni masya-Allah dia boleh baca Quran, dia boleh solat dan sebagainya. So satu dia tak boleh Ustaz. Dia kata dia tak boleh dengar azan. Ush, pelik budak ni kata. Yang lain dia boleh buat tapi dia tak boleh dengar azan. Saya kata dah test belum azan, kalau mungkin azan kita tak boleh mungkin azan ini satu sebab mungkin ada masalah dari sound dan sebagainya. Tak apa nanti. Kalau tak boleh juga minta ayah dia azan. Minta ayah dia azan. Mungkin itu saya kata balik-balik dia akan teguran ni. Masya-Allah, dia adalah guru kita. Anak-anak kita ni adalah guru kita. Nampak macam kita mengajar dia, tapi sebenarnya kita banyak belajar daripada dia. Kita banyak belajar daripada dia. Especially berkaitan dengan agama. Kita kena banyak belajar daripada anak-anak. Dan akhirnya mereka lebih taat daripada kita. Dan malu lah kita nanti. Wallahu a'lam. Ustaz ni daripada Encik Megat nak tanya sedikit, boleh Ustaz share sedikit sebanyak bagaimana cara untuk mententeramkan anak autism yang sedang mengamuk selain dari cara-cara yang dikongsikan di media sosial? Mungkin ini berdasarkan pengalaman doktor sendirilah kot. Okey, baik. Untuk based on pengalaman saya dengan anak saya, alhamdulillah dia seingat saya Faris ni tak pernah lah tantrum yang teruk. Tetapi kita di Yayasan Fakih kita pernah tengok anak-anak yang tantrum yang teruk. Apa yang kita buat? Orang marah ni dia ada proses dia. Kalau dia tengah marah tu tengah berdiri tu kita suruh dia duduk. Kalau dia tak boleh juga berduduk, kita suruh dia baring. Kalau dia tak boleh dia baring, kita suruh dia ambil duduk. Kalau tak boleh dia ambil duduk, dia tak boleh, kita mandikan dia. Mandikan biar dia basah sebab dia ada hati kemarahan. Dan sebelum tu kita kena trace lah apa sebab dia marah. Kita trace. So satu lagi kaedahnya kita peluk dia. Kalau dia marah kita peluk dia. Peluk dia kuat-kuat. Sebagaimana Jibril alaihi salam memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril datang bawa wahyu, Jibril kata, Iqra' ya Muhammad. Mana kaedah pertama Jibril alaihi salam mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ini dengan diperdengarkan. Iqra'.
Maknanya diperdengarkan. Bukan suruh alif waw mati bawah ikut alif hamzah di atas roh ikutkan itu. Maknanya ini yang boleh kita faham. Yang keduanya apa yang Jibril alaihissalam buat? Dia peluk Rasulullah. Kalau tak peluk Rasulullah ketika itu dalam gua Hira, kemungkinan Rasulullah lari dah. Sebab takutnya. Menggigil Rasulullah SAW. Dipeluk. Dipeluk dan kemudian diulang. Iqra' ya Muhammad, ma'ana biqra'. Iqra' ya Muhammad, ma'ana biqra'. Iqra' ya Muhammad. Diulang kali. So maknanya kalau kita mengajar Al-Quran itulah kaedah. Kaedah kita perdengarkan. Kalau yang tantrum itu kita peluk. Peluk dia kuat-kuat. Peluk dia kuat-kuat. Biar dia rasa tak selesa dan sebagainya. Peluk, lepas tu letak kepala dekat dada kita cakap yang baik-baik kat dia. Lepas tu kita lepas. Peluk balik. Dia tak mahu, kita peluk balik. Dan insya-Allah. Ini teknik Rasulullah SAW. Teknik yang diajar oleh Jibril alaihissalam terhadap Rasulullah SAW. Peluk dia elok. Cakap elok. Kena cakap elok dengan dia. So, insya-Allah dia akan sikit saja. Sebab kita ada pengalaman dengan anak-anak kita. Dan begitu juga ibu bapa, anak tu tengah marah, kita kena tukar. Biasa kita kata 1, 2, 3 kan. Kita bagi dia masa kan macam wrestling kan. 1, 2, 3. Kita tukar. Istighfar, astagfirullah. Kita tukar. Dia punya word tu kita tukar. Begitu jugalah. Kita bukan suruh dia istighfar. Kita juga kena istighfar. Jangan kita istighfar, kita tak ada istighfar. So maknanya masa kita suruh dia istighfar tu kita juga istighfar. So sama-sama dapat faham. Wallahu a'lam.